Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Huda binti Hamid, pegawai PTPTN iaitu pengurus cawangan daripada pejabat PTPTN Teluk Intan akan memberikan berkenaan dengan taklimat PTPTN kepada semua pelajar kemasukan ke UiTM Tapah dan UiTM Seri Iskandar bagi sesi kemasukan November 2020. Saya mengucapkan tahniah kepada adik-adik sekalian kerana berjaya diterima masuk ke UiTM sama ada UiTM Tapah ataupun UiTM Seri Iskandar bagi memulakan pengajian pada peringkat diploma ataupun peringkat sarjana muda. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan apa itu PTPTN untuk lebih memberi info kepada adik-adik berkenaan untuk dari segi pinjaman, bayaran balik dan juga skim simpanan pendidikan nasional. Okey, seperti mana semua sedia maklum, untuk makluman semua, PTPTN mula beroperasi pada tahun 1997 bermula di Wisma Chase Perdana Damansara, di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional pada tahun 1997. Untuk makluman semua, HQ PTPTN yang pertama adalah di Wisma Chase Perdana dan sekarang kami telah berpindah di bangunan Menara Park iaitu berdekatan dengan KLCC untuk bagi headquarters. Untuk makluman semua bagi negeri Perak, kita ada 5 cawangan PTPTN yang mana adik-adik boleh berurusan dengan 5 cawangan ini sepanjang pengajian adik-adik di UiTM. Untuk makluman, kita ada 5 cawangan iaitu 2 cawangan di Ipoh, di UTC Perak, di Green Town, di Manjung, di Teluk Intan dan juga di Taiping. Di antara fungsi PTPTN adalah yang pertama, kami menguruskan pembiayaan untuk tujuan pendidikan tinggi dan seterusnya kami menguruskan untuk urusan memungut balik kutipan pinjaman yang telah diberikan kepada pelajar-pelajar. Selain itu, kami menyediakan skim simpanan untuk menguruskan deposit untuk tujuan pendidikan tinggi yang lebih dikenali sebagai Skim Simpanan Pendidikan Nasional ataupun SSPN dan seterusnya kami melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberikan oleh kepada PTPTN oleh undang-undang bertulis. Untuk makluman, PTPTN memberi pinjaman daripada peringkat diploma sehingga peringkat PhD dari peringkat sepenuh masa dan separuh masa. Untuk makluman, antara kelayakan untuk permohonan pinjaman adalah yang pertama, anda mestilah warga negara Malaysia. Yang seterusnya, berumur tidak melebihi 45 tahun daripada tarikh memohon pinjaman. Mengikuti kursus yang telah ditawarkan oleh IPTA ataupun IPTS yang mendapat kelulusan pendaftaran daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekiranya adik-adik telah berjaya mendaftar masuk di UiTM, ini bermakna adik-adik telah memenuhi syarat yang pertama daripada PTPTN. Seterusnya telah menerima tawaran daripada IPTA dan juga ataupun Politeknik. Dan seterusnya baki tempoh pengajian semasa permohonan dibuat tidak kurang daripada tempoh 1 tahun. Ini bermakna sepanjang tempoh pengajian, sekiranya adik-adik tak nak buat permohonan pada semester pertama dan ingin membuat permohonan pada semester seterusnya, adik-adik boleh membuat permohonan dengan syarat mestilah baki yang tinggal adalah tidak kurang daripada 1 tahun iaitu 2 semester. Sekiranya contoh adik-adik berada di semester terakhir, itu tinggal hanya 1 semester dan berminat untuk membuat pinjaman, pada waktu ini adik-adik tidak dibenarkan untuk membuat pinjaman PTPTN. Seterusnya tidak mempunyai penaja lain. Untuk makluman, semua pelajar adalah tidak dibenarkan mempunyai 2 penaja dalam tempoh untuk membiayai pendidikan di IPT. Sekiranya contoh adik-adik telah meminjam dengan PTPTN dan berhasrat untuk mendapat beasiswa daripada mana-mana organisasi, adik-adik perlu memilih salah satu sahaja. Sekiranya adik-adik memilih untuk mendapat beasiswa daripada organisasi lain, adik-adik perlu membatalkan pinjaman dengan PTPTN. Seterusnya adik-adik perlu mempunyai akaun SSPNI ataupun SSPNI Plus sebelum membuat permohonan PTPTN. Ini kerana SSPN adalah syarat mandatory yang kami kenakan untuk membuat permohonan
semasa membuat permohonan online PTPTN. Okey, seterusnya kita masuk ke kategori jumlah pembiayaan PTPTN. Okey, saya minta adik-adik untuk fokus kepada apa yang saya nak terangkan berkenaan dengan jumlah pembiayaan pendidikan. Ini kerana waktu ini, daripada jumlah inilah adik-adik akan membezakan di antara kawan-kawan berapa jumlah yang PTPTN akan sediakan sepanjang tempoh pinjaman di universiti. Okey, untuk makluman mulai November 2014, PTPTN telah mengurangkan jumlah pembiayaan sebanyak 5% bagi IPTA dan sebanyak 15% bagi IPTS. Oleh itu, kita bermulakan dengan kadar jadual yang baru iaitu kategori maksimum 75% dan 50%. Okey, untuk kategori maksimum kita akan bagi kepada pelajar yang ibu bapa mendapat bantuan BSH atau bantuan sara hidup. Kalau lebih dikenali pada zaman dulu adalah BRIM. Okey, sekiranya ibu bapa adik-adik tergolong di dalam golongan ini bermakna secara automatik adik-adik akan mendapat jumlah pembiayaan maksimum. Okey, sekiranya pendapatan ibu bapa kosong hingga 8,000 dan ibu bapa tidak menerima bantuan sara hidup, automatik adik-adik akan mendapat jumlah pinjaman sebanyak 75% daripada kadar maksimum. Okey, seterusnya adalah kadar 50%. Okey, yang mana yang ini kita akan beri kepada pendapatan ibu bapa untuk pendapatan 8,000 ke atas dan tidak menerima bantuan BSH. Ini adalah kategori yang kami sediakan untuk mengklasifikasikan jumlah pinjaman yang akan adik-adik terima sepanjang tempoh pinjaman PTPTN. Okey, kalau ikutkan dekat sini adalah jumlah pembiayaan PTPTN yang kita akan berikan mengikut peringkat pengajian. Okey, kalau untuk tabel dekat sini, adik boleh fokus untuk IPTA. Okey, kalau untuk intake November 2020 adalah untuk diploma dan juga ijazah sarjana muda. Okey, kita ada kategori seperti di jadual yang saya sediakan. Okey, untuk kategori maksimum untuk diploma kita akan beri RM4,750 untuk 1 tahun. Okey, sekiranya jumlah pinjaman jumlah pengajian adik-adik adalah 3 tahun. Okey, jadi jumlah 4,750 kita akan darab dengan jumlah pengajian tahun. Okey, seterusnya saya akan menerangkan jumlah pembiayaan PTPTN mengikut peringkat pengajian yang akan diterima oleh adik-adik semua. Okey, untuk makluman, dari segi jumlah pembiayaan adalah berbeza baik untuk institusi IPTA dan juga IPTS. Okey, untuk pelajar UiTM, okey, kita ada 3 kategori lah. Jadi untuk kemasukan November 2020 adalah kemasukan untuk peringkat diploma dan juga ijazah sarjana muda, sains dan juga sastra. Okey, pertama saya jelaskan dulu untuk peringkat diploma. Okey, yang mana bagi kadar maksimum kita akan beri sebanyak RM4,750 untuk 1 tahun. Okey, untuk 1 semester adik-adik kena bahagi jumlah setahun bahagi kepada 2. Okey, seterusnya untuk peringkat untuk kadar 75% kita akan beri sebanyak RM3,560 1 tahun. Untuk kadar 50% kita akan beri RM2,380 1 tahun. Okey, manakala untuk ijazah sarjana muda peringkat sains, kadar maksimum kita akan beri sebanyak RM6,650. Untuk kadar 75%, adik-adik akan menerima setahun sebanyak RM4,990. Untuk kadar 50% sebanyak RM3,330. Okey, seterusnya untuk ijazah sarjana muda peringkat pengajian sastra, untuk kadar maksimum kita akan beri sebanyak RM6,180 setahun. Untuk 75% kita akan beri sebanyak RM4,630 setahun. Untuk 50% sebanyak RM3,090 setahun. Okey, untuk mengira berapa jumlah pembiayaan yang akan adik-adik terima sepanjang tempoh pengajian di universiti, adik-adik perlu darab jumlah pembiayaan setahun yang diterima darab dengan jumlah tempoh pengajian di universiti sepanjang pengajian adik-adik. Okey, sekarang saya masuk kepada kaedah permohonan PTPTN. Okey, ini sangat penting untuk adik-adik membuat permohonan bagi melayakkan adik-adik mendapat pinjaman PTPTN.
Okey, untuk semua sedia maklum, okey, PTPTN tidak lagi membuat pinjaman melalui secara manual, yang mana kita telah mula membuat permohonan melalui secara online melalui laman web PTPTN. Ini bermakna adik-adik tidak perlu hadir ke pejabat PTPTN untuk membuat permohonan, kerana kita adik-adik hanya perlu akses website PTPTN di mana adik berada, sama ada di IPT ataupun di rumah, untuk membuat permohonan. Okey, tindakan yang perlu adik-adik pergi beri perhatian sebelum membuat permohonan PTPTN, yang pertama adalah adik-adik perlu mendapat surat tawaran daripada IPT, iaitu UiTM. Okey, yang kedua, mesti mempunyai akaun bank individu mengikut bank yang ditetapkan oleh IPT masing-masing. Okey, untuk UiTM, okey, panel bank yang perlu adik buka adalah bank Islam. Selain daripada bank Islam, okey, BSN ke Maybank ke tidak boleh digunakan untuk pelajar-pelajar UiTM. Okey, kegagalan adik-adik membuka akaun bank Islam atas diri sendiri akan menyebabkan jumlah pembiayaan PTPTN tidak dapat dikreditkan ke akaun bank adik-adik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik kena pastikan akaun bank Islam yang dibuka adalah atas adik-adik sendiri dan bukan joint account dengan ibu bapa, kerana joint account juga akan menyebabkan kegagalan untuk menerima pinjaman PTPTN. Okey, seterusnya adik-adik perlu mempunyai akaun SSPNI ataupun SSPNI sebelum membuat permohonan. Okey, SSPN atau SSPNI, adik-adik boleh buka iPlus, adik-adik boleh membuat pembukaan di website PTPTN yang saya akan tunjukkan cara membuat permohonan di kemudian nanti. Okey, seterusnya adik-adik perlu membeli nombor PIN PTPTN, okey, berharga RM5, sama ada boleh dibeli di kaunter bank simpanan nasional ataupun boleh membeli secara online di laman web PTPTN. Okey, seterusnya bagi adik-adik yang telah membeli nombor PIN, untuk makluman, nombor PIN ini sah selama tempoh 6 bulan. Okey, maksudnya kalau adik-adik baru beli bulan lepas, masih boleh guna lagi lah. Tapi kalau adik-adik dah beli masa bulan 1, okey, sekarang dah lebih daripada 6 bulan, ini bermakna nombor PIN yang digunakan tidak boleh digunakan lagi kerana telah tamat tempoh. Jadi adik-adik kena membuat pembelian nombor PIN yang baru. Okey, ini adalah carta ahli permohonan pinjaman PTPTN yang memudahkan untuk adik faham kaedah untuk membuat permohonan PTPTN. Okey, yang pertama, perlu membeli nombor PIN berharga RM5 secara online ataupun kaunter melalui bank simpanan nasional. Okey, semasa membeli pembelian di BSN, pastikan nombor IC yang dikirim oleh pegawai bank di kaunter BSN adalah betul mengikut IC adik-adik untuk mengelakkan permohonan PTPTN salah semasa membuat permohonan PTPTN. Okey, seterusnya perlu mempunyai akaun SSPN ataupun SSPNI Plus yang boleh dibuka di mana-mana kaunter PTPTN ataupun secara online di website PTPTN. Okey, seterusnya selepas mempunyai nombor PIN PTPTN dan juga akaun SSPN, adik-adik boleh ke website PTPTN, iaitu di www.ptptn.gov.my. Okey, ataupun untuk lebih mudah, boleh search saja PTPTN di Google Search dan dia akan keluar website PTPTN, dan adik-adik boleh membuat permohonan secara online. Dan saya akan tunjuk kaedah untuk buat permohonan sebentar lagi. Okey, seterusnya PTPTN akan memproses permohonan mengikut tarikh yang telah ditetapkan berdasarkan IPT masing-masing. Untuk UiTM, saya akan terangkan sebentar lagi. Okey, selepas permohonan dibuat, kita akan pergi ke laluan dua kategori, sama ada permohonan ditolak ataupun permohonan lulus. Okey, sekiranya permohonan adik-adik ditolak, adik-adik perlu membuat permohonan baru untuk memohon PTPTN. Okey, sekiranya permohonan adik-adik diluluskan, okey, adik-adik perlu membuat cetakan dokumen tawaran melalui email yang telah diterima selepas permohonan dibuat. Okey, kemudian selepas dokumen tawaran dicetak daripada tarikh kelulusan, adik-adik perlu menghantar dokumen tawaran dalam tempoh 14 hari daripada tarikh kelulusan. Okey, sama ada di kaunter mana-mana kaunter PTPTN berdekatan, ataupun kalau adik-adik masih berada di universiti, boleh rujuk dengan pihak HEP tarikh sesi kutipan atau untuk serahan PTPTN.
Okey, untuk tarikh ni boleh berurusan dengan pihak HCP. Okey, seterusnya selepas serahan dokumen diserahkan kepada PTPTN, iaitu dokumen yang lengkap dan tidak ada masalah selepas disemak oleh pegawai PTPTN, bayaran diproses setelah dokumen lengkap dalam tempoh 21 hari bekerja. Yang mana selepas tu adik-adik akan mendapat pinjaman daripada PTPTN untuk bayaran semester yang pertama. Ini untuk carta alih permohonan pinjaman PTPTN. Okey, ini saya terangkanlah dengan lebih mudah macam mana untuk mohon PTPTN di website PTPTN. Macam saya jelaskan tadi, adik boleh masuk di pautan www.gov.my. Okey, dia akan keluar page PTPTN. Okey. Kemudian adik scroll ke bawah, pergi ke mohon pinjaman online. So boleh klik dekat sini. Okey, dia akan keluar untuk page macam ni. Okey, dekat sini adik-adik kena klik yang bawah iaitu beli nombor PIN dan mohon pinjaman PTPTN. Okey, dia akan keluar page macam ni. Okey, untuk dekat sini akan ada dua kategori untuk membuat permohonan. Okey, bagi adik-adik yang telah membeli nombor PIN di BSN, okey, adik-adik perlu klik di bahagian tanda right di sini iaitu sekiranya anda telah mempunyai nombor PTPTN melalui BSN, sila klik di sini. Okey, manakala untuk adik-adik yang tak berkesempatan untuk pergi ke BSN, mungkin tak ada pengangkutan dan sebagainya, boleh membuat pembelian online terus melalui ruangan yang disediakan di sini. Yang mana adik-adik perlu masukkan nombor kad pengenalan, kata laluan, okey, email dan terus membuat permohonan pembayaran secara online. Dia akan automatik masuk ke dalam sistem permohonan untuk terus membuat permohonan. Okey, sekiranya adik-adik melalui akaun beli melalui nombor PIN BSN, klik di sini, dia akan keluar page macam ni. Okey, untuk pembelian melalui PIN melalui BSN, adik-adik perlu melengkapkan untuk pendaftaran PTPTN kat sini. Okey, dekat sini adik perlu masukkan nombor kad pengenalan adik-adik, kemudian masukkan tarikh, masa dan juga nombor PTPTN. Okey, tarikh, masa dan juga nombor PIN PTPTN sila rujuk pada slip BSN yang adik-adik beli. Okey, tarikh dan masa ini bukan tarikh dan masa semasa adik-adik membuat permohonan, tetapi adalah tarikh dan masa pada slip BSN iaitu masa dan waktu yang adik membeli nombor PIN PTPTN. Okey, selepas permohonan dibuat, okey, adik-adik boleh membuat semakkan keputusan permohonan secara online 6 hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan yang ditetapkan oleh PTPTN. Okey, permohonan yang berjaya, kita akan tawarkan dokumen surat tawaran dan adik boleh buat cetakan. Okey, saya akan terangkan bila tarikh permohonan untuk pelajar UiTM. Okey, untuk sesi kemasukan Oktober 2020, okey, kita ada dua tarikh, iaitu dua kelompok permohonan. Yang mana kita ada tarikh kelompok kelompok yang pertama adalah mohon pada bulan September, iaitu pada bulan ini. Okey, yang mana kita buka bermula daripada 1 September sehingga pukul 12.30 malam 30 hari bulan 9 2020. Okey, dalam tempoh 1 bulan yang kami sediakan ni, adik-adik perlu membuat permohonan dan membuat penghantaran permohonan dengan memastikan status permohonan adalah berstatus sedang diproses. Okey, sekiranya status masih belum lengkap, ini bermakna adik-adik belum membuat penghantaran permohonan PTPTN. Okey, untuk kelompok yang pertama, okey, semua permohonan yang dibuat oleh adik-adik, tak kira sama adik-adik mohon 5 hari bulan, 1 hari bulan, 12 hari bulan ataupun 30 hari bulan, kami akan kumpulkan semua permohonan sebanyak 30 hari dan kita akan proses bermula 1 hari bulan 10 2020, yang mana kelulusan kita akan beri lebih kurang pada 8 Oktober 2020. Okey, lebih kurang pada 8 Oktober 2020, adik-adik akan mendapat email kelulusan daripada webmaster PTPTN. Okay, dan di situ adik-adik perlu mencetak dokumen PTPTN yang kami luluskan kepada adik-adik semua. Okey, kemudian sekiranya waktu tu adik-adik dah masuk belajar, iaitu pada bulan Oktober di UiTM, okay, tarikh serahan dokumen boleh rujuk kepada pihak HEP ataupun adik-adik boleh terus buat penghantaran dokumen PTPTN yang lengkap,
ke pejabat PTPTN berdekatan dengan adik-adik semua. Okey. Tempoh yang kami sediakan untuk buat penghantaran dokumen adalah selama 14 hari daripada tarikh kelulusan PTPTN, iaitu adik tengok pada dokumen diluluskan, sekiranya dokumen diluluskan pada 8 hari bulan 10, adik-adik kena kira start daripada 8 hari bulan 10, 14 hari ke hadapan. Okey, sekiranya mana-mana adik-adik yang terlepas untuk permohonan pada bulan September, okey, jangan sedih sebab kita ada bagi kelompok yang kedua yang mana adik-adik perlu membuat permohonan bermula 1 Oktober 2020 sehingga 31 Oktober 2020. Okey, pelajar yang buat permohonan pada kelompok kedua akan mendapat kelulusan pada 8 hari bulan 11 2020, iaitu pada bulan November. Okey, perbezaan antara kelompok yang pertama dan kedua adalah okey, kelompok yang pertama akan mendapat wang bayaran PTPTN pada bulan Oktober, manakala kelompok yang kedua akan dapat bayaran pada bulan November. Okey, saya cadangkan adik-adik untuk buat permohonan pada bulan September. Ini kerana sekiranya berlaku kesalahan semasa buat permohonan, adik-adik akan mendapat satu lagi kelompok untuk membuat permohonan bagi memastikan jumlah tajaan yang diberikan adalah bermula daripada semester pertama. Okey, apa yang jadi sekiranya adik-adik terlepas untuk permohonan pada bulan 9 dan juga bulan 10? Okey, sekiranya adik-adik terlepas pada sesi permohonan iaitu julat pada bulan 9 dan juga bulan 10, ini bermakna adik-adik terlepas untuk memohon pada semester yang pertama. Dan betapa sedihnya, adik-adik akan dapat permohonan ataupun pinjaman PTPTN pada semester yang kedua. Okey, ini adalah jadual untuk UiTM permohonan. Okey, jadual ini boleh semak di website PTPTN. Okey. Okey. Seterusnya saya terangkan mengenai tawaran dengan PTPTN. Okey, tawaran yang seperti yang saya jelaskan tadi. Okey. Kita akan luluskan sekiranya permohonan yang memenuhi syarat dan menepati kaedah permohonan. Okey, ini bermakna okey, walaupun adik telah membuat permohonan PTPTN berhak untuk menolak permohonan PTPTN semasa kami membuat semakan agreement ataupun surat tawaran yang diserahkan kepada pegawai PTPTN. Okey, antara kesalahan-kesalahan yang biasa yang PTPTN membuat penolakan semasa penghantaran PTPTN dokumen walaupun telah diluluskan adalah kesalahan memilih nama kursus. Okey, contoh yang saya ingatlah, okey, contoh diploma perakaunan. Okey, tapi adik pilih diploma perakaunan perniagaan. So memang ada perakaunan tapi berbeza dengan surat tawaran, maka PTPTN berhak untuk menolak permohonan PTPTN adik-adik. Itu yang pertama. Jadi sila pastikan semasa membuat permohonan, pastikan nama universiti adalah betul. Okey, untuk UiTM terlampau banyak cawangan, jadi kena pilih nama cawangan yang betul-betul ada pada surat tawaran. Sekiranya adik-adik diterima belajar di UiTM Tapah, sila pilih UiTM Tapah. Sekiranya adik-adik diterima tawaran untuk belajar di UiTM Sri Iskandar, sila pilih nama IPT UiTM Sri Iskandar. Okey, seterusnya sila pastikan nama kursus yang dipilih adalah betul mengikut surat tawaran yang telah dikeluarkan oleh UiTM. Okey, seterusnya permohonan yang ditolak oleh kami adalah kesilapan memilih tarikh mula pengajian. Okey, tarikh mula pengajian ini sangat penting kerana ia akan memberi kesan kepada jumlah pinjaman ataupun jumlah semester yang akan ditawarkan kepada adik-adik sepanjang tempoh pinjaman di universiti. Okey, sekiranya adik-adik adalah kemasukan Oktober 2020, okey, pada tarikh mula pengajian sila pilih Oktober 2020. Okey, dan tidak perlu memilih tarikh sebelum itu. Contoh adik-adik main letak aja Mac 2020. Okey, kesalahan memilih tarikh kursus pengajian menyebabkan jumlah semester yang ditawarkan pada sistem akan tersilap dengan jumlah pengajian adik-adik di universiti dan pihak kami akan membuat penolakan pinjaman. Okey, seterusnya adalah semasa mengisi perjanjian. Okey, sekiranya dokumen yang di surat tawaran mestilah yang selalu pihak kami reject adalah okey, surat tawaran yang bukan original tanda tangan, yang mana kedua-dua dokumen
perlu diturunkan tanda tangan guna pen asli. Okey, maksudnya tak boleh photostat walaupun kita dah minta 2 salinan. Okey, sebabnya bila adik serahkan 2 salinan dokumen kepada PTPTN yang asli, 1 salinan kita akan serahkan kepada adik-adik untuk simpanan, satu lagi adalah simpanan PTPTN. Okay, yang seterusnya adalah yang selalu pihak kami membuat penolakan adalah penggunaan liquid paper ataupun cecair pemadam semasa mengisi dokumen perjanjian. Okay, sekiranya berlaku kesalahan semasa mengisi dokumen PTPTN, okay, tidak perlu menggunakan cecair pemadam, okay, hanya perlu garis dan turunkan tanda tangan kecil dan buat pembotolan. Okay, dan itu tidak memiliki kesalahan kepada PTPTN untuk menerima dokumen adik-adik. Okay, seterusnya adalah adik-adik perlu seterusnya dokumen yang lengkap perlu pasti diserahkan kepada PTPTN untuk memastikan kami menerima dokumen adik-adik. Okey, seperti selain itu kami juga akan tolak tawaran sekiranya dokumen perjanjian dipulangkan lewat daripada tarikh yang telah diluluskan. Okey, ini kerana setiap dokumen yang diluluskan mempunyai tempoh sah lakunya yang tersendiri, iaitu 14 hari daripada tarikh kelulusan. Okey, contoh kita luluskan dokumen untuk permohonan bulan September pada bulan 10, tapi adik-adik datang pulangkan kepada PTPTN pada bulan November. Okey, dokumen tersebut telah expired ataupun telah tamat luput, yang mana PTPTN berhak untuk menolak permohonan PTPTN adik-adik. Okey, seterusnya kelulusan tempoh pembiayaan akan ditentukan ikut semester semasa lah. Okey, contoh adik mohon pada SEM 1, okey, kita akan bagi jumlah pembiayaan bermula pada SEM 1 hingga habis semester. Kalau adik mohon pada SEM kedua, kita akan bagi bermula pada SEM kedua sampai habis semester. Dan itu seterusnya kita ikut waktu bila adik mohon. Kalau adik mohon pada SEM keempat lah kita akan bagi sehingga habis semester. Dan kita tidak akan back balik pada SEM 1. Kita hanya bagi pinjaman pada semester semasa. Okey, seterusnya tawaran pembiayaan akan dibatalkan ataupun ditarik balik sekiranya berlaku kesilapan tawaran ataupun berlaku pemalsuan maklumat. Ini yang seperti yang saya jelaskan tadilah. Okey, walaupun adik-adik buat permohonan di online, itu adalah kita panggil pra permohonan. Okey, seterusnya kita akan buat semakan semula semasa perjanjian diserahkan kepada pegawai PTPTN. Okay, ini adalah carta alil proses pengeluaran PTPTN kepada pelajar-pelajar baru. Okay, yang mana bila lulus kita akan semak dan terima dokumen perjanjian di IPT. Ini sekiranya ada sesi kutipan dilakukan. Okey, seterusnya ataupun adik boleh pulangkan di kaunter PTPTN berdekatan. Kemudian kita akan kemaskan data pulang perjanjian, kita akan buat proses pembayaran. Kita akan serahkan data potongan yuran daripada PTN kepada IPT. Okey, kita akan kreditkan ke akaun adik-adik. Kemudian IPT akan membuat penolakan sekiranya ada penolakan yuran daripada pihak UiTM. Seterusnya data potongan yuran akan daripada IPT akan diserahkan kepada pihak bank. Kemudian baru kredit ke akaun adik-adik, iaitu akaun Bank Islam Pelajar. Okey, untuk makluman semua, PTPTN kita dalam pinjaman kita adalah berkonsepkan Islam, iaitu berkonsepkan ujrah. Okay, yang mana jumlah bayaran upah ataupun ujrah yang kita kenakan kepada peminjam PTPTN kini bermula untuk pinjaman Jun 2008, yang mana kita dah start untuk konsep Islamik, yang mana kita kenakan sebanyak 1%, iaitu pembiayaan pendidikan PTPTN dikenakan upah ataupun kita dengar sebagai ujrah sebanyak 1% setahun atas kadar rata. Okey. Seterusnya, kita juga ada membuat perlindungan insurans, yang mana perlindungan insurans ni kita akan kenakan kepada pelajar-pelajar pada permulaan PTPTN untuk melindungi pelajar sepanjang belajar dan juga sepanjang tempoh membuat bayaran balik dengan PTPTN. Okey, kenapa kita kenakan insurans kepada pelajar-pelajar adalah untuk melindungi pelajar, yang mana pinjaman PTPTN tiada lagi penjamin daripada ibu bapa atau ibu bapa seperti sebelum ni. Okay, yang mana 100% jumlah pinjaman adalah atas tanggungjawab adik-adik sendiri. Okey, sekiranya berlaku kematian atau ilat kekal yang terjadi kepada peminjam PTPTN, okey, sama ada dalam tempoh pengajian ataupun selepas
tamat belajar, iaitu kita panggil peminjam. Okey, kalau sebelum pinjam kita panggil pelajar, selepas pinjam kita panggil peminjam lah. Okey, apa-apa berlaku pada peminjam PTPTN sama ada kematian ataupun ilak kekal, okey, waris akan datang kepada PTPTN untuk membuat tuntutan takaful, yang mana jumlah pinjaman PTPTN akan dibayar oleh pihak takaful, yang mana kita tidak akan membebankan waris lah. Okey. Ini seterusnya kita masuk kepada pengeluaran pembiayaan pendidikan. Okey, macam mana PTPTN membuat pembayaran kepada pelajar-pelajar PTPTN di universiti? Okey, untuk yang pertama, okey, itu pelajar baru. Okey, kami akan membuat pembayaran PTPTN. Yang pertama adalah setelah dokumen perjanjian disempurnakan dan diterima oleh PTPTN. Okay, ini maksudnya bila adik-adik dah hantar dokumen yang lengkap ke pegawai PTPTN, yang mana kita dah chop, kita dah sahkan yang dokumen adik-adik ni lengkap, kita akan membuat pembayaran untuk sesi semester pertama berdasarkan berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada PTPTN. Okey. Itu yang pertama. Okey, macam mana untuk semester seterusnya di universiti? Macam mana PTN membuat pembayaran? Okey, untuk yang pertama, semasa pemulangan dokumen saja adik-adik akan berurusan dengan pegawai PTPTN. Untuk semester yang seterusnya, okey, adik-adik tidak perlu lagi berurusan dengan pegawai PTPTN kerana pegawai PTN akan berurusan dengan bahagian HEP ataupun HEA adik-adik untuk menentukan sama ada adik-adik layak untuk mendapat pinjaman untuk semester kedua dan seterusnya. Okey, di mana bagi semester berikutnya pembiayaan akan ditentukan berdasarkan pengesahan daripada IPT. Okey, adik-adik dah tamat semester pertama, pada semester kedua pihak PTPTN akan meminta pengesahan status akademik ataupun keputusan peperiksaan semester sebelum. Itu pada semester pertama sama ada adik-adik lulus ataupun gagal. Okay, jadi kena pastikan sepanjang tempoh pengajian di universiti, pastikan pointer dijaga dengan betul kerana sekiranya adik-adik gagal, PTPTN berhak untuk menarik balik jumlah pembiayaan ataupun tidak membuat bayaran kepada adik-adik. Okey. Pelajar yang masih aktif, okey, ataupun meneruskan pengajian atau jurusan IPT yang diluluskan. Maksudnya ini bermakna adik kena kita akan dapat pengesahan daripada pihak HEP yang mengatakan adik-adik aktif belajar. Maksud tidak berhentilah. So, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat result ataupun keputusan peperiksaan semester sebelum mestilah dengan GPA 2.0 ke atas. Okey. Untuk makluman semua, okey, GPA adalah keputusan peperiksaan semester semasa, bukannya CGPA. Okay, sebab ada juga pelajar yang confused, okay, dia punya CGPA memang contoh 3 poin lebih. Tapi pada semester sebelum tu, dia mendapat keputusan peperiksaan 1.98. Jadi kita akan blok pembayaran untuk semester seterusnya. Yang seterusnya tidak menerima penaja lain. Maksudnya kita dapat pengesahan daripada HEP, adik-adik tidak mendapat beasiswa daripada mana-mana tajaan yang lain dan hanya dengan PTPTN sahaja kita akan membuat bayaran PTPTN. Dan seterusnya pembiayaan akan dikreditkan ke akaun pelajar. Okey. Sekiranya kita boleh memberi pembiayaan dan jika kami juga boleh gantung pembiayaan pendidikan adik-adik semua. Okey. Macam mana PTPTN boleh gantung pembiayaan PTPTN kepada adik-adik adalah iaitu tiada pengeluaran PTPTN kepada pelajar pada mana-mana semester pengajian atas 3 sebab berikut. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, GPA semester sebelum di bawah 2.00. Okey, contoh 1.98, 1.5, okey, yang ni kita tidak akan buat bayaran kepada adik-adik. Okey, kalau adik keputusan 2 poin ke atas, kita akan buat bayaran PTPTN. Okey, seterusnya adalah menangguhkan pengajian tetapi telah menerima bayaran. Okey, ini contoh di semester kedua, okey, kita telah kreditkan bayaran PTPTN tapi adik-adik dah tangguh. Okay, macam adik dah dapat duit tapi tangguh mungkin sebab sakit dan sebagainya. Okey, jadi untuk semester yang ketiga,
Okey, adik-adik sambung balik pengajian. Okey, jadi untuk semester kedua kita tidak akan buat bayaran sebab kita tidak mendapat keputusan peperiksaan untuk semester kedua dan adik telah menerima bayaran pada semester kedua. Jadi perlu guna untuk bayaran pada semester kedua untuk pengajian di semester ketiga. Okey, seterusnya tindakan tata tertib ataupun hukuman gantung pengajian. Okey, untuk yang ni pengesahan akan diberikan oleh pihak universiti kepada PTPTN dan kami akan membuat penggantungan pinjaman PTPTN. Okey. Selain gantung, kami juga berhak untuk tamatkan pinjaman PTPTN adik-adik. Okey, antara sebab-sebab yang kita akan tamatkan terus adalah seperti berikut. Yang pertama adalah gagal dalam pengajian, okey, berhenti, menukar kursus dengan mengulang semester. Okey, menukar kursus dengan mengulang semester ni contoh, okey. UiTM tawarkan adik-adik untuk ambil kursus diploma perakaunan. Okey, dah ambil SEM 1 tak minat, buat permohonan untuk tukar kursus nak ambil diploma in science. Okey. Jadi bila adik-adik tukar kursus, bila masuk diploma sains aliran yang berbeza, adik perlu mengulang daripada SEM 1. Jadi pembiayaan PTPTN untuk peringkat diploma perakaunan perlu dibatalkan sebab adik-adik kena bayar semula di peringkat SEM 1 di diploma perakaunan dan perlu mohon baru untuk diploma in science bermula pada SEM 1. Okey, seterusnya membatalkan pembiayaan dalam peringkat pengajian. Okey, jurusan IPT ditetapkan tempoh pengajian pembiayaan dengan PTPTN. Okey, seterusnya menerima penaja lain. Contoh dapat PTPTN, lepas tu kita cek-cek, kita semak semula, terima beasiswa pada JPA, MARA, Kerajaan Negeri dan sebagainya. Ini juga kita akan tamatkan terus pinjaman PTPTN. Okey, sekiranya adik-adik telah mendapat beasiswa daripada mana-mana organisasi, contoh JPA, MARA sebagainya, sila hadir ke PTPTN untuk membatalkan pinjaman PTPTN adik-adik. Okey, seterusnya berlakunya pemalsuan maklumat semasa permohonan online, ini juga kita akan batalkan. Dan seterusnya peminjam diisytiharkan muflis. Okey. Okey, seterusnya saya terangkan berkenaan dengan permohonan pembiayaan pendidikan kali kedua. Untuk pembiayaan kali yang kedua, okey, kita akan diberi kepada dua kategori, iaitu yang pertama, maksudnya dah pinjam, nak pinjam lagi PTPTN. Itu kita masukkan dengan pembiayaan kali kedua. Okey, untuk yang pertama, pelajar telah melaksanakan hutang pinjaman atau pembiayaan terdahulu sekiranya gagal ataupun berhenti pada pengajian terdahulu. Ini contoh, okey, sebelum masuk, contohnya mudah. Okey, sebelum masuk ke UiTM, adik-adik masuk ke Politeknik. Okey, dah belajar SEM 1 dan PTPTN dah bayar SEM 1 untuk peringkat pengajian yang sama. Okey, contoh dekat Politeknik adik-adik ambil diploma pengajian perniagaan, dah belajar, kemudian dapat UiTM, nak masuk UiTM diploma pengurusan perniagaan. Okey, bila masuk ke UiTM perlu batalkan pinjaman di peringkat Politeknik kerana adik-adik perlu membuat permohonan baru di UiTM. Okey, jadi kaedah dia, adik-adik perlu melangsaikan jumlah keseluruhan hutang ataupun jumlah pinjaman yang kami berikan di peringkat diploma di Politeknik bagi membolehkan adik-adik membuat permohonan baru di UiTM. Maksudnya kaedah yang mudah, tutup pinjaman di Politeknik atau IPT yang lama, buat bayar full settlement dan kita akan open untuk mohon yang baru di UiTM. Itu untuk permohonan kali kedua yang pertama. Okey, permohonan kali kedua yang kedua adalah, okey, contoh pelajar telah berjaya menamatkan pengajian terdahulu dan meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, untuk yang ini, okey, contoh dah habis pinjaman peringkat diploma di UiTM. Okey, dah habis 3 tahun di UiTM untuk diploma, dah grad. Okey, nak sambung pengajian dan peringkat ijazah sarjana muda. Maksudnya terus nak sambung degree. Okey, maksudnya bila sambung degree kena pinjam kali yang kedua sebab kita akan beri kelulusan yang baru, dokumen yang baru dengan jumlah kadar yang baru. Okey, untuk yang ini, okey, untuk kaedah sekarang kita buat kaedah overlapping pinjaman yang mana
Sekiranya adik-adik telah tamat diploma, masuk degree, boleh terus mohon PTPTN secara online. Okey, untuk dari segi kelulusan, kita akan overlappingkan pinjaman diploma campur kepada pinjaman ijazah, okey, dalam satu perjanjian yang baru dengan jumlah ansuran bayaran yang baru. Okey, ini bermakna tiada interest ataupun upah dikenakan ke atas pinjaman diploma sepanjang tempoh pengajian adik-adik di peringkat ijazah. Okey, jadi boleh sambung belajar dengan tenang di peringkat ijazah. Okey, ijazah. Okey, sekiranya bila kita dah luluskan, kita akan bagi satu jumlah ansuran yang baru untuk degree dan ijazah. Okey, tamat sahaja pengajian di ijazah setahun selepas tamat tajaan di peringkat ijazah di UiTM. Okey, selepas itu baru buat bayaran PTPTN dengan satu ansuran bayaran sahaja untuk kedua-dua pinjaman. Okey, ini adalah bagi sekiranya adik-adik diploma pinjam PTPTN, ijazah pun nak pinjam PTPTN. Okey, untuk kategori yang kedua, sekiranya adik-adik diploma telah pinjam PTPTN, untuk ijazah tidak berminat untuk pinjam PTPTN. Okey, untuk yang ini adik-adik perlu membuat penangguhan PTPTN di pejabat PTPTN atas sebab membuat penyambungan belajar. Okey, itu sahaja untuk pinjaman. Okey. Okey, kalau tadi saya jelaskan berkaitan dengan pinjaman. Okey, seperti biasa kalau kita meminjam, kita perlu membuat bayaran balik. Jadi saya akan terangkan apa itu kaedah bayaran balik pembiayaan PTPTN. Okey, untuk makluman, selepas 1 tahun tamat tajaan dengan PTPTN, iaitu hari terakhir adik semua ada di universiti, bukan pada konvo so dia berbeza konvo dengan hari terakhir di universiti. Okey, hari terakhir awak receipt paper dekat universiti untuk final semester itu adalah hari terakhir untuk pinjaman PTPTN, yang mana setahun selepas tu kita akan PTPTN akan menghantar notis bayaran balik kepada pelajar-pelajar semua untuk membuat bayaran balik kepada PTPTN. Okey, kaedah bayaran yang kita sediakan adalah berbagai, iaitu potongan gaji melalui pejabat pos, internet banking, kaunter PTPTN, SPX dan internet banking dan website PTPTN lah. Okey, untuk makluman semua, okey, pada tahun 2010, okey, kita ada pelaksanaan dasar pembiayaan boleh ubah. Yang mana yang ini kita tawarkan hanya untuk pelajar-pelajar peringkat pengajian ijazah sarjana muda sahaja yang mendapat kelas pertama, iaitu first class. Okey, tapi yang ni kita beri untuk golongan B40 sahaja Okey, ini adalah jangka masa bayaran balik yang kita berikan kepada pelajar-pelajar semua untuk tempoh hutang yang perlu dilangsaikan selepas tamat belajar. Okey, jumlah yang tempoh yang kita tentukan, okey, tapi jangan risau untuk tempoh dan jumlah ni kita dah letakkan terus pada dokumen perjanjian PTPTN adik-adik. Maksudnya dekat dokumen tawaran yang diserahkan kepada PTPTN, dekat depan tu kita dah tulislah bila kena bayar, berapa tempoh yang perlu langsaikan, berapa ansuran bulanan yang perlu diselesaikan kepada PTPTN. Okey, sekiranya jumlah pinjaman RM10,000 ke bawah, kita akan beri tempoh sebanyak 60 bulan ataupun 5 tahun. Okey, untuk pinjaman RM10,000 satu ke atas sehingga RM22,000, kita beri tempoh sebanyak 10 tahun. Untuk pinjaman RM22,001 hingga RM50,000 sebanyak 15 tahun ataupun 180 bulan. Untuk RM50,001 sehingga ke atas, okey, ini paling limit lah kita boleh bagi adalah sebanyak 240 bulan ataupun 20 tahun. Okey. Okey, ini adalah tempoh bayaran yang perlu adik langsaikanlah dengan PTPTN selepas tamat pinjaman. Okey, seterusnya saya jelaskan apa itu SSPN. Okey. Seperti sedia maklum, mungkin ramai yang bertanya kenapa PTPTN mewajibkan semua pelajar perlu ada akaun SSPNI ataupun SSPNI Plus untuk membuat pinjaman PTPTN. Okey, untuk makluman,
SSPN adalah satu skim ataupun instrumen pinjaman yang PTPTN sediakan khas untuk pengajian pendidikan tinggi. Jadi sepanjang tempoh pengajian, bila adanya SSPN, kita beri sebanyak dividen sebanyak 4% dan kita ingin memupuk sikap menyimpan di kalangan para pelajar sepanjang tempoh pengajian daripada jumlah pinjaman yang diberikan oleh PTPTN. Yang mana daripada jumlah simpanan ini, adik-adik boleh gunakan untuk meneruskan kelangsungan hidup selepas tamat belajar. Contoh, boleh bayar yuran konvo, boleh untuk memulakan pengajian ataupun untuk mencari pekerjaan nanti. Okey. Okey. Untuk makluman, produk yang pertama PTPTN lancarkan adalah skim simpanan pendidikan nasional, iaitu ini kita panggil SSPN lah. Okey, yang ni adalah terbuka kepada semua. Okey, yang ni minimum dia kita deposit serendah RM20. Okey, mana adik-adik boleh buka sehingga umur 18 tahun ke atas. Sekiranya beri bawah umur, boleh buka di bawah nama ibu ataupun ayah. Yang ini kita bagi kadar dividen 4% dan simpanan adik-adik boleh buat setiap bulan ataupun ikut waktu yang adik nak simpan lah. Sebab yang ini dia kita bagi dividen sebanyak 4%. Okey. Okey, untuk yang lagi satu, kita panggil SSPN I+. Sekejap ya. Okey, kita ada dua, satu SSPN I, satu SSPN I+. Yang ini kita buat penambahan nilai lah, nilai value pada skim simpanan yang mana kita masukkan sekali dengan pelindungan takaful. Plus tu maksudnya takaful. Okey, yang ni kita sediakan pakej simpanan untuk pendeposit untuk membuat pilihan. Okey, start daripada pakej intan sehingga belian. Okey, contohnya sebulan adik boleh ambil RM30 sebulan, yang mana sepanjang belajar di UiTM, adik boleh membuat simpanan RM30 sebulan, yang mana RM20 kita akan pecahkan kepada simpanan, RM10 adalah perlindungan takaful. Ini bermakna sepanjang tempoh adik belajar, adik akan dilindungi oleh insurans ataupun takaful dan juga mempunyai simpanan bulanan. Okey, antara kelebihan yang takaful yang kita akan cover sepanjang tempoh pengajian sekiranya adik-adik membuat simpanan dalam SSPN I+, sekiranya berlaku kematian ataupun ilat kekal akibat menyeluruh, kita akan bayar sebanyak RM40,000 pampasan kepada waris ataupun pendeposit. Okey, sekiranya berlaku kematian dan ilat kekal bukan sebab kemalangan ataupun akibat biasa, kita akan bayar sebanyak RM20,000. Okey, sekiranya sepanjang tempoh simpanan, ditakdirkan kena 36 penyakit kritikal, boleh claim sebanyak RM10,000 untuk rawatan perubatan, dan sekiranya admit ke hospital ataupun bermalam di hospital, sehari kita akan bayar RM20. Okey, dari segi karat kematian kita akan cover RM2,500 untuk pendeposit dan juga pasangan. Dan dividen juga kita akan bagi sebanyak 4%. Okey. Macam mana contoh kalau susah untuk hadir ke pejabat PTPTN, boleh buka pembukaan akaun SSPN secara online di website PTPTN. Kat sini. Lepas tu boleh klik SSPN. Boleh klik pembukaan akaun ataupun penambahan deposit SSPN. Ini untuk SSPN biasa, maksudnya yang RM20. Kat sini boleh klik pembukaan akaun. So boleh masukkan tarikh permohonan, nama dan sebagainya, lengkapkan. Dekat sini masukkan amount bayaran RM20 dan dia minta kod eksekutif PTPTN. Boleh masukkan kod pegawai eksekutif di pejabat PTPTN Negeri Perak, iaitu
00002743 ataupun 00002744. Okay, boleh masukkan nombor kod ni untuk teruskan dan hantar pembayaran. Dia akan keluarkan nombor akaun dan juga resit bayaran. So boleh ambil nombor kod ni 2743 ataupun 2744. Okey, nota. Okey, ini adalah maklumat pejabat PTPTN Teluk Intan. Okey, yang ni kita operasi Isnin hingga Jumaat, office hour. Okey, dan adik-adik boleh pergi juga ke pejabat PTPTN di Manjung, okey, di UTC Perak dan juga di Ipoh dan juga di Taiping, sekiranya dekatlah. Okey, sebarang maklumat pertanyaan berkenaan PTPTN, okey, boleh direct terus dengan saya. Okey, sama ada boleh, ini nombor office saya lah. Okey, adik-adik boleh terus WhatsApp kepada saya. Contoh ada masalah dengan PTPTN, okay, saya akan reply dengan WhatsApp, boleh call juga ataupun boleh email kepada saya. InsyaAllah saya akan bantu adik-adik dalam urusan permohonan PTPTN untuk sesi kemasukan kali ini. Okay, sekian dulu daripada pihak saya, pihak PTPTN. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak UiTM kerana menjemput saya untuk beri taklimat berkenaan dengan PTPTN kepada semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dan selamat belajar di UiTM.